Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadil Tuan Imam, Fadil Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari yang saya kasihi dan saya muliakan. Tentu sekali di permulaan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah sajalah, tuan-tuan, kita masih lagi dapat hidup sampai saat ini. Dan alhamdulillah, bukan saja hidup, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita hidayah dan taufik, kekuatan dan kemudahan sehingga sama-sama kita dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dapat maghrib berjamaah, dapat pula insya-Allah mengisi ruang lapang ini dengan menatap dan membahaskan buku yang ditulis oleh Dr. Osman Muhammad Al-Khamis. Sangat menarik buku ni, dari Pustaka Asy-Syafi'i. Dan semoga kita juga dapat menutup kewajipan 5 waktu kita untuk hari ini dengan isyak berjamaah. Baik tuan-tuan semua, kita ke muka surat 238. Minggu lepas kita bahas bagaimana sikap tidak berganjaknya Sayyidina Husin untuk tetap pergi ke Kufah, walaupun dinasihat oleh sahabat-sahabat besar umpama Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat lain menasihatinya, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair. Tetapi dia berkeras untuk pergi juga. Tambah-tambahan pula anak Muslim bin Aqil, kan, yang ingin menuntut bela di atas kematian bapanya. Atas sebab itu jugalah Sayyidina Husin bersama-sama dengan itulah anak-anak wakil kepada Sayyidina Husin dulu ni, iaitu Muslim bin Aqil ni. Hari ini kita beralih kepada tajuk baru yang penting sebenarnya. Sebelum tu kita tengok peta. Sayyidina Husin hari itu dikatakan menghala sepatutnya ke Kufah, tapi dia menghala ke Karbala. Ni apa nama tempat ni? Sekejap kita bahas. Baik. Bawahnya Kufah, bawahnya Basrah. Sayyidina Husin dari mana? Dari Madinah, Pak. Dari Mekah. Dia bertolak ke Mekah dahulu. Dia tinggalkan, dia tidak mahu berbaiat kepada Yazid, dia meninggalkan Madinah ke Mekah. Jadi Sayyidina Husin dari Mekah menghala ke Iraq, menghala ke Kufah. Tapi ke utara dulu. Baik. Al-Husin radhiyallahu anhu berhenti di sebuah tempat bernama Karbala. Tengok tempat Karbala tu atas, yang sekarang tempat ni disanjung-sanjung betul ni, kan? Dia bertanya apa nama tempat ni. Orang-orang menjawab Karbala. Ia pun Sayyidina Husin berkata ini menunjukkan karbun, iaitu sedih. Sedih. Balaun, ujian. Karbun, sedih. Balaun, ujian. Memang tempat sedih lah ni, kan? Itu kata-kata dia sendiri tu. Setelah tentera Umar bin Sa'ad tiba dengan jumlah 4,000 orang, dia berbicara kepada Husin. Ni wakil daripada gubernur ni, mengajaknya pergi menuju Iraq, tempat Ubaidullah, iaitu gubernur yang dilantik oleh Yazid. Kan? Menuju ke Iraq, tempat Ubaidullah berada. Namun Al-Husin enggan menurutinya. Al-Husin tidak mahu menurutinya. Ketika Sayyidina Husin melihat bahawa keadaan semakin genting, dia pun berkata kepada Umar bin Sa'ad, aku memberimu 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Pilih mana satu yang kau inginkan.
Umar bertanya, apa saja pilihan itu? Al-Husain berkata, engkau biarkan aku pulang pertama, atau aku pergi salah satu perbatasan kaum muslimin, atau yang ketiganya aku pergi ke Yazid di Syam agar aku menaruh tanganku ke atasnya, iaitu membaatnya. 3 pilihan. Sayyidina Husain cakap kepada Umar bin Sa'ad, wakil Ubaidullah ni, kau biarkan aku pulang balik, atau aku pergi ke salah satu perbatasan kaum muslimin ke wilayah lain, atau aku pergi ke tempat Yazid di Syam sana untuk berbaiat. Senang faham. Umar bin Sa'ad berkata, baiklah, tapi engkau sebaiknya mengirim seseorang kepada Yazid. Untuk confirm, kau mengirim seseorang kepada Yazid, dan aku akan mengirim seseorang kepada Ubaidullah bin Ziyad, Gubernur Kufah. Kau hantar seseorang nak maklumkan perkara ini, 3 pilihan ni kepada Yazid. Dan aku pula, kata Umar bin Sa'ad, aku akan hantar seseorang kepada Ubaidullah, iaitu gubernur di Kufah. Kita tunggu apa hasilnya. Al-Husain tidak mengirim utusan kepada Yazid. Sayyidina Husain tidak mengirim utusan kepada Yazid. Sebaliknya Umar tadi hantar utusan. Umar bin Sa'ad hantar utusan kepada gubernur Ubaidullah bin Ziyad di Kufah. Ketika utusan itu sampai kepada Ubaidullah bin Ziyad, iaitu gubernur di Kufah ni, dia mengkabarinya bahawa Al-Husain berkata, aku memberimu 3 pilihan. Maka Ubaidullah pun tidak keberatan dengan pilihan di mana saja yang diambil oleh Husain, dengan perkara tadilah. Jadi Ubaidullah kata dia tak keberatan mana-mana pilihan yang dipilih oleh Husain. Namun ketika itu ada seorang bernama Syamr Zul Jaushan. Ada seorang bernama Syamr bin Zul Jaushan bersama Ubaidullah bin Ziyad, gubernur ni. Dia termasuk orang yang dekat, orang kanan lah, orang hampir dengan gubernur Ubaidullah ni. Syamr ni berkata, tidak, demi Allah, sebaiknya anda putuskan. Jangan Husain yang putuskan, kau kan gubernur. Macam itulah, sebaiknya kau yang putuskan, bukan dia yang buat keputusan, sebaiknya engkau. Jadi Ubaidullah terpedayalah dengan ucapan tu. Betul juga sebab dia gubernur kan. Dia menerima, dia tertarik dengan pendapatnya, lalu dia yang buat keputusan. Baiklah, dia kata Husain harus menerima keputusan aku. Kata Ubaidullah. Hasil daripada cadangan daripada Syamr Zul Jaushan tadi ni, maka Sayyidina Husain pun diperintahkan oleh Ubaidullah ikut keputusan Ubaidullah. Ubaidullah lantas mengirim Syamr Zul Jaushan tadi ni, yang mencadang tadi ni, dan berkata padanya, kau pergi menemui Umar bin Sa'ad, iaitu panglima tentera yang dihantar untuk menghadapi Husain ni, sampai Al-Husain sedia menerima keputusan aku. Kau pergi jumpa dia dan beritahu kepada Husain agar terima keputusan dan ketetapan gubernur Ubaidullah. Ubaidullah ni. Baik. Jika Umar bin Sa'ad menerima hal ini, maka biarkan dia tetap sebagai panglima. Kalau Umar bin Sa'ad terima, biarkan dia sebagai panglima. Tapi jika dia menolak, maka engkaulah penggantinya. Dia kata kepada siapa? Kepada Syam bin Zul, utusan tadilah, orang kanan dia tadi. Kalau Umar bin Sa'ad panglima perang tu terima apa yang kita perintahkan ni, dia kekal sebagai panglima. Tapi kalau tidak, kaulah menggantinya. Dia gugurlah. Umar bin Sa'ad gugur, kaulah. Kata gubernur ni Ubaidullah kepada utusan dia. Jadi arahan tu bermaksud arahan yang keras lah. Kalau dia tak ikut, kau menggantikan Umar bin Sa'ad. Syam Ar-Jaushan gantikan. Bukan Umar lagi dah. Dengan harapan dia tunduklah kepada keputusan Ubaidullah sang gubernur. Sebelumnya Ubaidullah sang gubernur ni mempersiapkan tentera pasukan Umar bin Sa'ad yang berjumlah 4,000 orang. Ni sebelum lagi-lagi ni yang kita dah pelajari ni, untuk berangkat ke Rai di wilayah
sekarang wilayah Iran, dan berkata kepadanya, selesaikan masalah Husain lebih dahulu. Dia perintahkan panglima perang ni, Omar bin Sa'ad ni, selesaikan masalah Husain terlebih dahulu. Setelah itu baru pergi ke Ray, ke tempat yang dimaksudkan. Dia juga menjanjikannya akan diangkat sebagai gubernur wilayah itu. Nah, dia janjikan juga kepada panglima perang Omar bin Sa'ad ni, kan? Lepas tu kau akan jadi gubernur di wilayah Ray ni. Maka Syam bin Zuljashan pun pergi menemui Omar bin Sa'ad, panglima perang ni yang dipilih oleh gubernur ni. Okay? Kabar bahawa Al-Husain perlu tunduk kepada keputusan Ubaidullah telah pun diketahui oleh Husain. Dalam pada itu maklumat pun dah bocor, dah sampai, dah war-war bahawa sang gubernur Ubaidullah ni memang dak Husain ikut keputusan gubernur, bukan pilihan 3 tadi, bukan. Husain dah tahu mengenai perkara itu. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dah tahu tindakan dan kehendak sang gubernur Ubaidullah ni, yang kena ikut dia. Jadi Sayyidina Husain tiada pilihan lagi. Dia pun berkata, demi Allah aku tidak akan pernah tunduk kepada keputusan Ubaidullah selama-lamanya. Ini ketegasan daripada Husain. Aku takkan tunduk kepada apa-apa yang diputuskan oleh gubernur bernama Ubaidullah ni selama-lamanya. Baik. Hal Husain mengingatkan tentera Kufah agar takut kepada Allah. Ini unik ni tuan ni. Kita kalau baca memang terperanjat. Ketika itu jumlah orang yang ikut Sayyidina Husain ni 72 penunggang kuda. Tak ramai lah, sedikit, 72, tak sampai 100 penunggang kuda. Sedangkan tentera Kufah di bawah Omar bin Sa'ad ni 5,000 orang. 5,000 lah. Memang tak padan langsung. Ketika dua pasukan ni berhadapan, 72 penunggang kuda dengan 5,000 orang ni, kan, berhadapan, Al-Husain berkata kepada tentera-tentera Ubaidullah, tentera-tentera gubernur, berfikir dan hisaplah diri kamu. Berfikirlah betul-betul dan hisaplah, introspeksilah, hisaplah, buat perhitunganlah betul-betul. Pantaskah kamu, layakkah kamu, patutkah kamu memerangi orang seperti aku ini? Aku adalah cucu Rasulullah dari putrinya, dan hanya akulah cucu Rasulullah yang masih hidup di muka bumi. Sebagai pangkat cucu, dialah yang masih hidup di muka bumi. Rasulullah pernah bersabda tentang diriku dan saudaraku. Dia ingatkan kepada tentera ni, Hadani sayyida syababi ahlil jannah. Dua orang ini, iaitu Hasan dan Husain, Hasan dah meninggal, tinggal dia, adalah pemimpin para pemuda penduduk syurga. Al-Husain mulai mengajak mereka meninggalkan Ubaidullah bin Ziyad. Dia ajak tentera-tentera yang dikirim ni, 5,000 orang ni, supaya meninggalkan gubernur Ubaidullah bin Ziyad ni, kan? Maka 30 orang di antara mereka bergabung. Dari 5,000 tu yang boleh terima 30 orang. 30 orang saja yang bergabung dengan tentera Husain. Bertambah sikit saja, tak berganjak tu. Termasuklah Hur bin Yazid At-Tamimi, panglima pasukan Ubaidullah. Di antara tentera 5,000 ni adalah grup, dia pecah-pecah kan. Dia jadi antara tu adalah panglima-panglima masing-masing. Dalam panglima-panglima tu Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang join Sayyidina Husain, yang meninggalkan pasukannya, kan? Melihat hal itu, ada orang berkata kepada Hur bin Yazid, panglima yang berpaling tadah ni, engkau datang sini bersama kami sebagai panglima pasukan depan, barisan depan, tetapi engkau sebaliknya bergabung pula dengan Al-Husain. Kau datang sini dengan ni, sampai sini kau balik ke sana pula, kau tinggalkan kami, kau bergabung pula dengan Husain. Hur menjawab, celakalah kamu, demi Allah aku sedang memberi pilihan kepada diriku antara syurga dan neraka. Aku sedang buat pilihan antara syurga ke neraka. Nak perang cucu Rasulullah ke nak membelah pihak Ubaidullah. Dan aku, demi Allah, aku hanya memilih syurga walaupun tubuhku dipotong-potong dan dibakar. Ni Hur bin Yazid At-Tamimi. Pada hari Khamis,
Hari berikutnya Husain melaksanakan solat zuhur dan asar. Tuan-tuan, jumlah kecil ni tuan, jumlah kecil ni yang dipimpin oleh Husain ni, dia solat zuhur dan asar, menjadi imam kepada dua kelompok ni tuan ni. Maknanya dalam masa nak memerangi dua pihak ni, dia boleh masih lagi menjadikan Sayyidina Husain imam dalam solat bah. Pelik kan? Sayyidina Husain menjadi imam kepada dua kelompok pasukan ni, iaitu pasukan Ubaidullah bin Ziyad dan pengikutnya, pengikut Sayyidina Husain. Boleh solat bersama. Tuan-tuan bayangkan, ni kejap lagi nak perang ni, nak gaduh, tapi boleh solat bersama. Imamnya Sayyidina Husain. Sebelumnya Sayyidina Husain berkata kepada mereka, kepada puak Ubaidullah ni, tentera-tentera pihak lawan ni, kamu mengangkatlah imam kamu sendiri. Kami juga demikian, kau angkatlah imam kau, kami imam kami. Mereka menjawab, puak Ubaidullah ni menjawab, tidak, kami ingin menjadi makmum di solat belakangmu. Tengok ni tuan, tenteranya mengiktiraf nakkan Sayyidina Husain jadi imam dalam solat. Ni kejap lagi nak gaduh ni kan? Maka mereka pun mengerjakan solat zuhur dan asar diimami oleh Sayyidina Husain. Pelik tuan kan? Dahsyat. Tapi nak jadi cerita kan, nak jadi berlaku tu macam tu lah tuan. Ketika maghrib tiba, dah senja-senja dah ni, mereka memajukan kuda mengarah kepada Husain yang selalu membawa pedangnya. Dah senja, dia mula dah gerakan-gerakan dah mula berlaku mengarah ke Husain, yang Sayyidina Husain selalu dengan pedangnya. Ketika dia baru tidur sejenak, dia melihat mereka bergerak nak tidur, dia tengok pasukan pihak Ubaidullah mula bergerak. Dia bertanya kepada pengikutnya, ada apa ni? Para pengikut Husain berkata, mereka telah mula menghampiri. Dah ada gerakan pihak lawan sana dah mendekat pada kita. Pihak Ubaidullah punya tentera dah mendekat. Husain berkata, pergilah ke tempat mereka. Dia suruh anggotanya pergi tempat mereka dan ajaklah mereka berbual, berbicara, kemudian tanyakan pada mereka apa yang mereka mahukan. Kan? Maka pergilah 20 orang penunggang kuda di antara pasukan Husain ni. Termasuk dalam tu Al-Abbas bin Ali bin Abu Talib, iaitu saudara Husain seibu, ibu yang lain, sebapa ibu yang lain. Mereka pun mengajak pasukan Ubaidullah yang merapat dari ini dan bertanya kepada mereka apa yang dia nak ni. Pasukan itu menjawab, Husain harus tunduk kepada keputusan Ubaidullah bin Ziyad atau berperang. Kau ikut gubernur Ubaidullah atau berperang. Dua saja pilihan yang ada. Mereka menjawab, tunggulah dahulu sampai kami beritahu Abu Abdullah, yakni Sayyidina Husain. Kata wakil ni lah, tunggulah dahulu, kami nak beritahu dulu Al-Husain. Mereka lalu bergegas menuju ke tempat Al-Husain. Dengan cepatnya dia pergi dan memberitahu. Husain berkata, katakanlah pada mereka, berikanlah kami waktu malam esok, malam ini. Berikanlah kami malam ni free. Besok kabari kalian, bawa beritahu. Besok bawa beritahu. Aku ingin solat menghadap Rabbku malam ni. Kata Sayyidina Husain, aku nak solat kerana aku suka mengerjakan solat untuk Tuhanku. Malam dia nak peruntukkan masa untuk solat. Maka Al-Husain menghabiskan malam itu untuk mengerjakan solat dan meminta ampun pada Allah serta berdoa kepadanya, diikuti oleh pengikut setianya. Malam itu dipenuhi dengan tahajud munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat tuan. Dahsyat. Baik. Pada pagi Jumaat, pada pagi hari Jumaat, berkobarlah antara pasukan tersebut. Nah tuan, sedih ni tuan, kerana Al-Husain menolak untuk menyerah. Al-Husain, Sayyidina Husain cucu baginda Rasulullah SAW ni, dia tidak tak mau menyerah kepada Ubaidullah. Pilihannya dia buat perang lah jawabnya. Perang ini terjadi di antara dua pasukan yang memang tidak seimbang pun. Maka para pengikut Husain memandang bahawa
Percuma sajalah, sia-sia sajalah menghadapi pasukan sebanyak ni. Jumlah yang sedikit, ya tak? 72 berkuda, lepas tu tambah dengan 30 orang tadi, 100, dia nak hadap 5,000 orang. Sia-sia saja ni memang tak imbang langsung. Maka satu-satunya keinginan mereka adalah mati membela Husain bin Ali radhiyallahu an. Mereka pun tewas satu demi satu di hadapan Husain. Habis tuan, kan? Sampai semuanya tewas, tidak ada yang tersisa. Allahu akbar. Tak ada yang terbaki tuan. Pengikut-pengikut Husain ni tak ada yang terbaki kecuali Al-Husain dan anaknya yang sakit, Ali bin Al-Husain. 2 orang. Tu pun anaknya sakit, tinggal dia. Okey. Hanya tinggal Husain sendirianlah. Kalau nak berhadapan tu dia sendiri nak berhadapan dengan 5,000 orang ni. Sepanjang siang tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke arahnya. Panjang siang tu tak ada seorang berani mendekat. Sebab dia tahu ni nak bunuh, nak memenggal, nak menikam cucu baginda utusan Allah, kan? Kerana mereka takut mendapat petaka bila membunuhnya. Situasi ini terus berlangsung sampai kemudian Syamr bin Zul Jaushan tadi datang, yang dikirim oleh Ubaidullah tadi ni. Syam bin Zul Jaushan ni datang. Dia pun berseru, celakalah kamu semua, semoga ibu-ibu kamu kehilangan kamu, kepung dan bunuh dia. Mereka pun maju dan mengurumuni Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Husain berjuang di tengah-tengah mereka dengan pedangnya sehingga berhasil membunuh siapa saja yang dapat dibunuhinya. Hari itu ia seperti binatang buas dalam keberanian. Namun keberanian saja tidak mencukupi untuk mengalahkan jumlah yang begitu ramai. Ini memang tidak padan pun. Syam tadi berseru pula, tentera yang dikirim oleh gubernur tadi ni, Syam bin Zul Jaushan ni, celakalah kamu, apa lagi yang kamu tunggu? Ayo maju. Mereka pun maju hingga Al-Husain terbunuh atas perintah Syamr Al-Jaushan. Orang yang secara langsung membunuh Al-Husain adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Sinan bin Anas An-Nakhai ini yang betul-betul pembunuhnya. Sinan bin Anas An-Nakhai, dialah yang memotong kepala Husain. Na'udzubillah. Yang memotong kepala Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan yang membunuh secara langsung adalah Syamr. Semoga Allah membinasakan mereka. Setelah Al-Husain terbunuh, kepalanya dibawa ke hadapan Ubaidullah, gubernur ni di Kufah. Sesampainya di sana, Ubaidullah menggosok-gosok kepala Husain dengan sebatang kayu seraya memasukkannya ke mulutnya. Tuan-tuan bayangkan tu. Dia tak? Cucu baginda ni, dia pakai kayu jolok mulutnya dan berkata alangkah bagus giginya. Anas bin Malik berkata, demi Allah aku akan mendoakan keburukan untukmu. Anas Anas bin Malik yang biasa kita dengar perawi-perawi hadis, Anas bin Malik, Anas bin Malik, aku akan doakan keburukan untukmu. Ada sampai satu peringkat kita boleh mendoakan keburukan kepada pihak yang teruk ni. Sungguh aku melihat sendiri Rasulullah mencium mulut Husain, tempat engkau masukkan kayumu itu. Kau jolok mulut itu, aku sendiri tengok Rasulullah mencium mulutnya di tempat yang kau jolok tu. Berani ni, Anas bin Malik. Ibrahim An-Nakhai berkata, seandainya aku termasuk orang-orang yang ikut terbunuh dalam pembunuhan Husain ni, aku termasuk di sana, kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga, nescaya aku akan malu melalui depan Rasulullah dan wajahku dilihat oleh beliau. Kalaulah aku terlibatlah dalam pembunuhan Husain ni, kalau aku terlibat dalam pembunuhan ni, aku ada join dalam kumpulan tu, katalah aku dimasukkan ke syurga, nescaya aku akan rasa sangat malu untuk bersua dengan Rasulullah, untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan aku malu kalau wajah aku dilihat oleh beliau.
artinya dia tak sampai hati, kan? Tak sampai hati nak buat macam ni. Okay? Anak-anak Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang ikut terbunuh bersama Husain adalah, tengok ni tuan, Ja'far, Al-Abbas, Abu Bakar. Orang Syiah kata anti Abu Bakar. Anak Ali bin Abi Talib ada nama Abu Bakar, Muhammad, Osman. Anak Sayyidina Ali ada nama Osman. Anak-anak Husain yang terbunuh adalah Abdullah dan Ali Akbar, bukan Ali Zainal Abidin. Sementara yang terbunuh anak Al-Hasan adalah Abdullah, Al-Qasim dan Abu Bakar. Dari anak Aqil pula adalah Aun dan Muhammad. Total semuanya 18 orang. Semuanya ni keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbunuh dalam perang yang tidak seimbang tersebut. Jadi boleh kita katakan cucu cicit Rasulullah terbunuh di sana, kan? Habis. Semuanya 18, semuanya dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbunuh dalam perang yang tidak seimbang. Bersambung sikit ya. Berita terbunuhnya Al-Husain. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah Ummul Mukminin. Dia bercerita ketika Jibril sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bersama aku ketika itu bersama Ummu Salamah. Al-Husain tiba-tiba menangis. Aku pun melepaskannya sehingga dia masuk menemui Nabi dan mendekati Nabi. Jibril berkata, apakah engkau mencintainya wahai Muhammad? Kau cintakah kepada Husain ni wahai Muhammad? Kata Jibril kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Jibril berkata, sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Umat kau akan membunuhnya, akan membunuh Husain ni. Jika engkau berkenan, aku akan memperlihatkanmu tanah tempat dia akan dibunuh. Kalau kau mahu, aku akan tunjukkan tanah di mana tempat dia dibunuh. Lalu baginda pun diperlihatkan sebuah tempat dinamakan Karbala. Dah ada dalam hadis rupanya. Hadis ini masyhur, walaupun jalur sanadnya daif dari Ummu Salamah, tapi masyhur. Okey. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar para jin meratapi Al-Husain ketika dia terbunuh. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa langit menurunkan hujan darah lah, tembok-tembok berlumuran darah, tidak seorang pun yang mengangkat batu kecil kecuali dia melihat darah di bawahnya, dan tidak ada seorang pun yang menyembelih unta kecuali bahagian unta akan menjadi darah. Ini semua kebohongan dan omongan kosong belaka yang ditambah-tambahi dan melampau-lampau. Kan? Betul lagi Syiah buat lah, ya Husain sampai berdarah-darah, ketuk pakai pisau, pakai kapak, pakai tajam-tajam. Budak kecil pun buat ni. Kerana simpati sangat kepada Sayyidina Husain, melampau-lampau sangat. Riwayat ini tidak mempunyai sanad yang sahih. Yang cerita melampau-lampau ni tak ada sanad yang sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada seorang pun dari mereka yang sezaman dengan peristiwa ini. Yang kononnya batu masa tu berdarah lah, awan hujan turun berdarah lah, tembok-tembok berdarah lah, kan? Tak ada. Semua riwayat itu adalah kebohongan semata-mata yang dimaksud untuk mencipta simpati yang amat kononnya terhadap Husain radhiyallahu an. Atau riwayat-riwayat tersebut sanadnya terputus dan hanya diriwayatkan oleh mereka yang hidup setelah peristiwa itu. Dah berlalu berapa dah baru timbul cerita tu, sezaman dengannya tak timbul. Artinya diada-adakan selepas berlaku lama dah peristiwa tu terjadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bermimpi di siang hari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berambut kusut dan berdebu membawa sebotol berisi darah yang beliau pungut kutip masuk dalam botol. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, damul Husain wa ashabih lam azal atattabi'uhu mundzul yaum. Darah Husain dan teman-temannya aku terus memungutinya sejak hari ini.
Ammar, perawi hadis ini berkata, maka kami mengingat-ingat hari itu, lalu kami dapati bahawa Husain memang terbunuh pada hari itu, pada hari yang dimaksudkan itu. Kebenaran mimpi ini dikuatkan oleh sabda Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa saja yang melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar melihatku, kerana syaitan tak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mengetahui sifat Nabi. Itu sebabnya memperkuatkan lagi tentang peristiwa ini, tentang peristiwa mimpi ini, kan? Sebab dia dekat sangat dengan Nabi. Okey tuan-tuan. Baik. Seksa dunia sebelum seksa akhirat bagi yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Orang yang memerintahkan untuk membunuh Husain, sebagaimana kita tahu, ialah Abdullah bin Ziyad, sang gubernur. Sang gubernur ni. Tidak lama setelah Husain dibunuh, Ubaidullah juga dibunuh oleh Al-Mukhtar bin Abu Ubaid sebagai balasan terhadap terbunuhnya Husain. Ada penuntut bela terhadapnya. Jadi tak lama selepas itu, Ubaidullah dibunuh oleh Al-Mukhtar bin Abu Ubaid untuk menuntut bela di atas kematian Husain. Padahal Al-Mukhtar termasuk dalam kumpulan, termasuk di antara yang meninggalkan Muslim bin Aqil, wakil kepada Sayyidina Husain tadi ni, yang menjadi wakil ke Kufah tu kan. Dia termasuk tu. Penduduk Kufah ingin menebus dosa mereka sendiri kerana, ni fakta-fakta. Pertama, meninggalkan Muslim bin Aqil yang menyebabkan dia terbunuh. Dia kata dah janji, tapi lepas tu meninggalkan, dia khianati Muslim bin Aqil. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang bergerak membelanya. Terbiar begitu saja, dia seorang-seorang tinggal, sampai makanan pun tak ada, kan? Kesiannya hari tu kita baca, kan? Padahal sebelumnya bukan main lagi, tulis surat lah, tak sabar lah menunggu Sayyidina Husain balik lah, datang lah, kan? Kedua, ketika Al-Husain radhiyallahu anhu berangkat ke Kufah, tidak ada seorang pun dari mereka yang membelanya, kecuali dilakukan oleh Hur bin Yazid At-Tamimi, yang panglima perang sebelah sana tadi ni, dan segelintir orang dari pasukannya. Penduduk Kufah justru meninggalkannya. Penduduk Kufah tak mahu menyokongnya pun, tak mahu menyebelah pihak Sayyidina Husain. Oleh kerana itu, pada peringatan Karbala, anda melihat mereka, yakni penganut Syiah, memukul-mukul dada-dada mereka dan melakukan hal-hal yang menurut mereka dapat menghapus kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Seperti itulah klaim mereka selama ni. Jadi dia buat tu rupanya gara-gara kesalahan datuk nenek moyang mereka tidak membela Husain. Tak? Jadi di belasahlah belakangnya, berdarah-darah. Di Malaysia pun ini. Tak? Kau main lagi. Lepas tu dianggap itu sebagai ibadat pula. Dari Umarah bin Umair, dia menuturkan ketika kepala Ubaidullah ni, gubernur ini dan teman-temannya didatangkan, kemudian disusun oleh sang penuntut bela, kan? Dibariskan di masjid, tepatnya di halaman masjid. Aku pun mendekat, kata Umarah bin Umair. Lalu aku mendengar orang berkata, telah datang. Maka tiba-tiba seekor ular merambat melalui kepala-kepala ini, kemudian masuk ke dalam lubang hidung Ubaidullah bin Ziyad, sang gubernur yang memerintahkan membunuh Sayyidina Husain ni, dan diam di dalam beberapa saat. Masuk ular itu dalam kepala, diam beberapa ketika, kemudian ular itu keluar dan pergi, tidak kelihatan lagi. Selanjutnya mereka berkata lagi, telah datang. Maka ular yang tadi menghilang datang balik ular ni, melakukan hal yang serupa sebanyak 2 dan 3 kali. Inilah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang punya kezaliman terhadap Sayyidina Husain. Daripada Abu Raja Al-Taridi, dia berkata, janganlah kamu mencela Ali dan Ahlul Bait, kerana mereka adalah tetangga kita dari Balhujin. Balhujin ni satu kabilah Arab. Lantas seseorang menyela, berkata, apakah kamu tidak melihat orang fasik ini? Maksudnya Al-Husain bin Ali.
semoga Allah membunuhnya, maka Allah SWT menimpakan penyakit kaukab. Penyakit kaukab iaitu noda putih pada mata, kadang-kadang menyebabkan hilangnya penglihatan, yang macam putih macam Dajjal tu kot, wallahualam. Kepada orang ni gara-gara kelancangan mulut dia ni, ditimpakan Allah penyakit kaukab ini di kedua belah matanya, kemudian Allah menjadikannya buta akibat kelancangan mulutnya. Ni daripada Abu Raja Al-Ataridi, kan? Siapakah yang membunuh Husin? Siapa sebenarnya yang membunuh Husin? Sebelum kita ketengahkan para pembunuh Husin radhiyallahu anhu, maka mari kita sejenak melihat sekilas balik sejarah beberapa tahun sebelumnya dan melihat Ali dan Al-Hasan bersama dengan pendukung mereka. Dia ada kaitan, dia ada kaitan. Oleh kerana panjang tuan, kita baca minggu depan lah tuan, insya-Allah. Siapa sebenarnya pembunuh Husin ni? Dia ada kaitan dengan pembunuhan Ali, pembunuhan Hasan bin Ali dan pendukung-pendukungnya, kan? Agak panjang, insya-Allah pada minggu akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.